Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dapat kita sama-sama berada dalam satu majlis yang sangat mulia, akan memperkatakan sesuatu yang sangat mulia, berada di tempat yang sangat mulia, dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan darjat sebagai orang-orang yang berilmu. Dan darjat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat jauh. Bahkan darjat orang yang berilmu dengan darjat orang yang abid itu pun jauh. Seperti yang kita pernah sebut dahulu, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah SWT angkat darjat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman itu beberapa darjat. Dan satu darjat itu sangat jauh antara darjat dengan darjat itu. 700 tahun perjalanan antara darjat dengan darjat itu. Jadi sebab itu kita kena berada di majlis-majlis yang seperti ini, berusaha untuk mendapatkan ilmu supaya kita naik darjat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian kita, kitab Matla'ul Badrain, masih lagi Kitabul At'imah, kitab menyatakan tentang makanan. Bantuan sampai. Terima kasih. Saya kira ni siri yang kelima, dan insya-Allah akan tamat kitab ini pada malam ini. Bukan kitab Matla'ul Badrain, kitab At'imah. Kitab Matla'ul Badrain ini jauh lagi ni. Berapa tahun dah kita ni, baru tak sampai setengah lagi. Alhamdulillah kita telah pun tamat bab ibadat dan kita makan masuk ke bab muamalah insya-Allah. Bermula wahid, senani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, 6 dari atas tuan-tuan dan puan-puan. Bainal qausain, in the bracket, dah bermula dalam kurungan. Di situ kita berhenti kali terakhir. Bermula orang yang muttar. Siapa yang muttar itu? Iaitu orang yang takut atas dirinya akan mati, atau sakit yang ditakutkan atasnya, atau takut bertambah sakitnya, atau takut bercerai daripada taulannya, atau dhaif ia daripada berjalan, atau daripada berkenderaan, dan tiada mendapat makanan yang halal padahal yang maksum lagi tiada ausi dengan safarnya. Benar tak? Adapun di situ kita atas sikit. 1, 2, 3. Adapun di situ. Adapun buah-buahan kayu dan tumbuh-tumbuhan yang dijiruskan dia dan disuburkan dia dengan najis, tiada makruh dimakankan dia jika tiada
hasil padanya bau najis, maka jika nyata bau najis padanya, makruh dia makannya. Kita siram pokok-pokok kayu, pokok buah-buahan dan sebagainya, buah dokong, pokok dokong, kita bubur baja organik, bubur tai tai kambing dan sebagainya. Apa hukum makan buah dokong tu? Tidak makruh. Tidak makruh. Cuma kadang-kadang sayur-sayuran yang kita bajai dengan najis sampai bau, ada keluar bau pula sayur-sayur kita itu. Itu yang kita makruh. Ya. Kalau tidak, maka dia tidak akan makruh. Berbanding dengan apa yang kita sebut pada pertemuan kita yang terakhir itu, iaitu binatang-binatang yang panggil jalalah, ya. Jalalah yang binatang yang makan najis. Jadinya makruh kita makan dia. Bahkan kalau kita tunggang dia pun makruh. Cuma ya, macam mana? Tak dengar. Ya? Semua jenis najis. Semua jenis najis. Yang itu pun termasuklah dia dalam kategori najis, ya. Cuma apa yang difatwakan, misalnya ikan yang makan tai najis pula, najis babi, bahkan perut babi, bahkan bangkai babi dimasukkan dalam itu. Ikan patin katanya ada kolam-kolam tertentu di tempat-tempat tertentu, iaitu masalahnya air itu dah berbau, bau tai babi, bau bangkai babi dan sebagainya. Sebab itu difatwakan sebagai haram. Tetapi kalau ada ayam dan sebagainya, kena pelihara dulu beberapa hari yang kita beri makan. Dia hilang bau itu, hilanglah makruhnya. Bukan dengan memasak, ya, bukan dengan membasuh daging itu. Itu bab najis. Katanya lah, saya pun orang cerita juga lah, saja nak bercerita lah malam. Kat bawah tu dah tak kerang pula. Jadi campak bangkai babi, perut babi, tai babi. Wallahu a'lam. Tapi itulah yang perlu kita berhati-hati. Sebab itu dalam sebenarnya industri makanan ini adalah fardu sebenarnya, walaupun fardu kifayah, tetapi sangat penting dan sangat perlu. Kerana orang lain tidak faham sebenarnya konsep halal haram dalam Islam ni seperti orang Islam faham. Ya. Baik. Dia ingatnya ialah selain daripada babi tak apa, halal. Yang dia tahu orang Islam tidak makan babi. Ayam tak apa, walaupun tak disembelih. Walaupun tak disembelih. Dan dia ingatkan ikan tu pun perlu sembelih. Tulis kat tin dia, disembelih menurut syariat Islam, ikan sardin. Itu masalahnya. Dan orang Islam sendiri pun kadang-kadang tu ramai juga yang tidak tahu. Bukti, ya, saya buktikan. Berapa ramai yang makan ikan masin yang tidak dibuang perut dia. Kita makan daging ni ustaz, isi dia ustaz, tahi kita buang. Masalahnya bila dia masuk, dia jerukkan dalam garam itu, bukankah zat-zat najis itu pun sudah meresap ke dalam daging dia, ke dalam isi ikan itu. Ramai pasal saya tengok ikan-ikan yang ada di kedai, di pasar lah, dia pasaran, tak sebutlah kedai mana ke mana dan sebagainya, di pasaran kebanyakannya tidak buang perut, ya. Saya cari jenuh dah. Ikan apa? Ikan bengkok ni, ikan apa? Ikan gelamur bengkok tak? Hak masin tu tak ada. Dia tanya hak ni mana? Hak ni perak. Hak ni mana? Hak ni tu cahaya anak alit lah. Tak buang. Dia kalau buang tak sedap tuan-tuan. Dia ada tahi tu dia sedap, dia pahit-pahit sikit, ya. Orang Jepun dia makan gitu, orang Korea, ya, orang-orang yang bangsa-bangsa yang makan ikan, dia akan makan dengan tahi-tahi dia sekali.
sedap pahit. Pahit-pahit lemak lah maksudnya. Baik. Ya, telur tak basuh dan sebagainya pun ramai. Jadi orang Islam sendiri pun tak tahu, tak faham konsep halal haram dalam Islam ni. Pasal apa? Tak mengaji. Lebih-lebih lagi kalau orang yang tidak Islam. Itu ialah. Sebab itu nak kena ada. Dapatlah satu kali ikan gelama bengkok. Dia kata ikan gelama bengkok sungai punya. Bukan ikan sungai, gelama sungai dia panggil. Dia buat sendiri. Kata, saya belilah RM40 sekilo. RM40 sekilo. Oh, dia kena peti ais ni, dia kerah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada barang. Baik, RM40 sekilo belilah juga. Bila beli itu makan habis sampai kepala-kepala kunyah. Mahal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bermula ini saya nak kongsi pun jadi apa orang kata, jadi serba salah juga. Tapi benda-benda itu yang kita baca dalam Facebook, yang kita baca dalam dalam WhatsApp, tak tahu sejauh mana kebenarannya. Kadang-kadang 3-4 hari kemudian baru kita dapat pasti, oh begitu ceritanya. Kita itu dia macam-macam orang boleh buat. Togel disiram dengan air kencing pun ada juga katanya. Itu bukannya ada rasa ataupun ada bau lagi itu. Itu rasa pun itu kita boleh kata haram. Walaupun tumbuh-tumbuhan, tapi disebabkan kecil sangat, benih dia dan sebagainya direndam, dan togel itu pun sifatnya berair dalam dia tu. Jadi dia sedut zat-zat. Baik. Bermula orang yang mubtar. Mubtar ini yang kita baca dah sikit tadi, ialah sebenarnya yang terpaksa, mubtar daripada ibtarra, yattarru, ibtiraran. Mubtar artinya yang terpaksa, iaitu orang yang takut atas dirinya. Maksud takut atas dirinya, dia bimbang terhadap diri dia sendiri akan mati. Mungkin kalau dia tidak buat sesuatu yang dilarang itu, yang diharamkan itu, ataupun dalam kes ini kemungkinan dia akan makan atau minum, maka dia akan mati. Dia mubtar lah tu, mubtar Atau sakit yang ditakutkan atasnya. Kalau dia tak makan, dia akan jadi sakit berat, tak khabar, pening, tak boleh bangun dan sebagainya, macam-macam lah. Sakit dia itu dinilai pada keadaan semasa dia lah, Atau takut bertambah sakitnya. Kalau dia tak makan jadi sakit. Ni dia dah memang sakit. Kalau dia tak makan, dia akan jadi sakit. Orang kecil manis dan sebagainya, walaupun tak boleh ambil gula, tapi kalau kurang gula terus kolaps, rebah tak sedar dah, kurang gula. Jadi dia kena makan masalahnya, bertambah sakit dia. Atau takut bercerai daripada taulannya. Taulan ni sahabat kawan-kawan dia, takut terpisah daripada kawan-kawan. Maksudnya apa? Dia dalam permusafiran, dia tengah-tengah padang pasir misalnya, kalau dia tidak ambil makanan itu, dia tidak minum, maka dia akan terpisah jauh. Kawan dia tinggal depan jalan, seorang-seorang di tengah padang pasir, tuan-tuan dan puan-puan, terdedah kepada binatang buas, terdedah kepada cuaca panas, cuaca sejuk, keadaan tidak menentu, ribut pasir, makanan tak ada, kemudian mungkin ada quta' turuk. Quta' turuk ni hak yang merompak di jalanan. Ada, ni zaman-zaman dulu ni memang banyaklah lanun padang pasir, tak? Jadi kalau dia tak buat, dia akan ketinggalan dengan kawan dia. Atau dhaif ia daripada berjalan, dia tak boleh nak berjalan, kena makan. Kalau tidak pun tak boleh nak berjalan. Maksudnya nak meneruskan permusafiran itu, perjalanan itu, bukan tak boleh nak jalan. Kalau tak boleh nak makan, tak boleh minum, hak tu tak boleh nak bersia-sia di taman bunga, bukan.
Baik, orang berjalan ni misalnya dalam permusafiran tak ada tenaga, atau daripada berkenderaan, dia tak boleh nak naik kenderaan kalau dia tidak makan ataupun minum, dan tiada mendapat makanan yang halal. Dia dah cari, tak ada kemungkinan makanan halal, memang tak ada. Tersekat di mana? Atas bukit tu, keliling kelalang semua air, nak cari mana makanan halal. Nak tunggu mana helikopter mari bantuan dan sebagainya, orang pun tak dapat tahu, perhubungan pun sudah putus dan sebagainya. Dah terdesak sangat dah. Padahal ia maksum lagi tiada asi dengan safarnya. Maksudnya maksum ni tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah dia tidak berdosa macam Nabi, macam para anbiya, para rasul. Maksum di sini ialah dia itu yang dilindungi hak-haknya, ya. Dia bukanlah orang yang halal darahnya misalnya. Yang halal darah ni siapa? Kafir harbi misalnya, ataupun dia terlibat macam kes-kisas zina Husain dan sebagainya. Maksum ni maksudnya begitulah, ya, yang dia dilindungi darahnya. Dilindungi darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak halal darahnya, ya. Lagi tak ada asi dan tidak melakukan maksiat dalam safarnya. Artinya dia ini bukannya perompak nak pergi merompak, bukannya kaki judi nak pergi judi misalnya ke satu tempat, lepas itu terperangkap oleh banjir, terkepung atas bukit, maka dia pun nak makan. Boleh ke? Tak boleh. Itu syarat dia, mesti maksum, dia itu dilindungi darahnya, dan yang keduanya dia tidak bermaksiat dalam musafir dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak yang boleh makan barang benda yang haram ini, minum benda yang haram ini, dia panggil dalam keadaan darurat. Dia ada kaedah dia, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah dia. Kaedah ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, Al-Baqarah ayat 173. Sesiapa yang terpaksa, wala 'adin, dan tidak mencari-cari apa ni kelazatan, kesedapan, makan hingga kenyang gitu. Wala 'adin, iaitu makan hingga kenyang, ambil kesempatan betul. Lama dah nak minum arak ni, waktu boleh ni kata air lain tak ada, minum puas-puas lah weh. Lama dah nak makan ni, tonyok ni katanya daging dia halus, sedap dan sebagainya. Bila waktu itu itu wala 'adin, iaitu yang tidak melampaui batas, hak-hak darurat, tidak mencari-cari kesedapan dan tidak mencari-cari apa, melampaui had darurat, ya. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya, boleh makan, ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Daripada ayat ini dan ayat-ayat yang serupa begini ada diulang dalam 4 surah yang lain. Bila Allah SWT menyebut tentang makanan, maka Allah sebut kecuali orang yang terpaksa. Ada dalam 4 surah yang lain lagi. Jadi diambil daripada ayat ini beberapa kaedah usul fiqh dia panggil, iaitu yang pertama dia ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat, keadaan yang darurat, mendesak, membahayakan nyawa, membahayakan kesihatan secara serius, maka boleh mengharuskan perkara-perkara yang dilarang, yang haram. Dan ada satu kaedah lagi sebagai piawai dia, kaedah usulnya, wad-daruratu tuqaddar biqadariha. Daruratnya ialah diukur menurut keperluan dia. Jadi kalau keperluan dia ialah hanya setakat jangan mati saja sebenarnya. Artinya makan itu supaya apa? Supaya jangan mati.
Maka kerana Allah SWT sebut wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Artinya kalau kita tidak makan, kemungkinan kita akan mati. Kemungkinan besar kita akan mati. Kita kena makan. Bukan harus makan, wajib makan untuk melindungi nyawa kita. Wajib makan. Berdasarkan kepada apa? La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Jadi tengok pula keperluan dia tu macam mana. Bukan bila boleh makan tu makanlah sekenyang-kenyangnya, berbekallah, simpanlah nak simpan. Enjoy lah. Ada cara-caranya, Ada sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan bahawa kena tunggu dulu sehari semalam. Tak dapat sehari semalam makanan barulah boleh makan. Bukan orang kata lapar je. Saya dengar cerita. Betul tak betul wallahu a'lam lah, waktu berlaku banjir tu gitulah. Ayam hanyut, ayam kena makan. Lembu hanyut, lembu kena makan. Maklumlah tersadai tu. Ramai yang tersadai di mana? Di bukit. Jadi tengok dulu ya. Apakah betul-betul terdesak, betul-betul makan, dan makan itu untuk menyelamatkan nyawa dan keadaan yang terlalu terdesak. Bukan lapar sikit, lapar sikit hujan ni 3 jam dah tak makan tadi. Lalu ayam apuh gak berenang-berenang ambil capai siap-siap makan mentah gitu je. Dia kena, itu dipanggil ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kalau kita tidak mendalami, mendengar betul-betul, juga bertanya, merujuk atau sebagainya, dia berbekalkan ilmu yang sahih, kemungkinan kita punya piawai darurat kita itu terlalu longgar. Ya, terlalu longgar. Zaman-zaman dulu padang pasir, tuan-tuan dan puan, ke atas langit, bawah pasir, air tak ada, kering kontang. Iyalah kena nak makan. Kita sini umbut banyak, buah-buah kayu banyak. Saja je cari kera, saja je cari monyet dan sebagainya. Lama dah nak makan. Jadi tak ada dia punya tu. Itu dia kata ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ini rukhsah ya. Bila boleh buat sesuatu yang dia haramkan ni, rukhsah dia panggil. Rukhsah ni kalau bahasa Arab modernnya, rukhsah ni lesen. Rukhsah tu maksudnya keringanan. Kita boleh dapat keringanan itu dengan syarat kita tidak derhaka pada Allah SWT. Orang yang derhaka pada Allah SWT tidak layak mendapat rukhsah itu. Sebab itu orang yang pergi ke tempat maksiat, nak buat maksiat, musafir maksiat, dia tak boleh sembahyang jamak qasar. Kerana dia derhaka pada Allah SWT dalam pemusafiran dia. Kenapa? Jamak qasar tu rukhsah. Ni boleh makan bangkai, boleh minum arak ni, rukhsah. Dan mendapat ia akan makanan yang haram seperti darah atau bangkai, jikalau mughallazah sekalipun. Dalam padang terdesak itu, terlalu lapar, membahayakan kesihatan, membahayakan nyawa, hatta jumpa bangkai. Mughallazah ni tuan-tuan puan-puan, najis berat, iaitu babi dan segala anak cucu cicit keturunan dia, hak lahir daripada dua-duanya itu. Mak bapaknya ayahnya babi, bapaknya babi, ibunya babi, anak babi. Tak, memanglah kalau bapaknya babi, ibunya kambing biri-biri, keluar itu pun jadi babi juga. Maksudnya apa? Haram, mughallazah juga. Itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sekalipun wajib, wajib atasnya memakankan dia. Wajib makan. Ini kita sebut ni tuan-tuan dan puan-puan, wajib makan, bukannya harus, wajib ya, memelihara, menjaga nyawa kita itu. Makan bangkai ke ataupun darah. Tengok dalam klip video YouTube tu, survival di mana di padang pasir.
Bila dia nak minum, dia sembelih unta tu, dia kumpulkan makanan unta hak dalam perut tu, hak yang setengah proses nak jadi najis dia tu, dia perah, dia minum air tu. Darah juga dia minum dan makan, maksudnya kalau dah terpaksa. Baik, qadar mana? Dia kata qadar yang memeliharakan ruhnya atau kuatnya jua. Ya, qadar itu saja. Artinya apa? Artinya jangan bagi sampai dia mati, bukan sampai kenyang, sampai sedawa dan sebagainya. Atau kuatnya jua. Kuatnya jua ni maksudnya bertenaga, dia boleh berjalan, boleh ikut kafilah atau rombongan dia, misalnya tak ketinggalan. Jika dizonkan hampir mendapatkan makanan yang halalnya, bahkan jika takut akan binasa dirinya atau akan sakit, atau dizonkan hampir atau akan bertambah sakitnya, ya, boleh dizonkan ni kemungkinan besarnya dia tak dapat makanan itu, tak dapat makanan yang halal. Kemudian kalau dia tak makan, dia kemungkinan akan mati, akan mungkin sakit teruk, atau mungkin dia ketinggalan dengan sahabat-sahabat dia yang lain, atau bertambah sakit dia. Jika ia makan kadar yang tersebut itu, maka wajib dikenyangkan makannya, ya. Kalau sekiranya dia rasa pada anggapan dia, kemungkinan besarnya dia akan, apa orang kata, tidak memadai dengan hanya sekadar makan untuk mempertahankan nyawa. Kenapa? Kerana dia terpaksa berjalan jauh lagi ni. Ada kemungkinan kalau dia tidak makan ini, sekejap saja akan bertahan, sakit dia akan mari. Bila lapar, katalah gastrik, jadi gastrik itu memerlukan dia makan kenyang. Dia makan kenyang. Kalau makan tak kenyang, makan ala-ala kadar saja, ni sejam 2 jam, kemungkinan akan mari pula. Jadi boleh ke dia makan kenyang? Dia kena makan kenyang. Dengan apa? Dan dizonkan jauh lagi perjalanan ini, mungkin nak dapat makanan yang halal itu susah. Boleh ke dia bawa bekal? Boleh dia bawa bekal. Maksudnya. Dan wajib dia berbekal. Ni dia kata, wajib dia berbekal. Kalau dia kira jauh lagi ni perjalanan ni, kalau kita tak bawa bangkai ni, jawapannya kebuluran lah kita kat sana. Ya? Kebuluran. Baik. Jika tiada dizon akan sampainya kepada makanan yang halal. Jika dia rasa jauh lagi nak sampai ke makanan yang halal, masuk tempat yang boleh dia dapat makanan yang halal, maka boleh ke dia bawa berbekal? Dia boleh bawa bekal. Bahkan kalau dia rasa memang jauh, memang berbahaya kalau tidak bawa, maka wajib dia bawa. Dan harus ia berbekal dengan dia jika dizonkan sampainya kepada yang halal. Kalau dia rasa tempat-tempat ni biasa-biasanya tengok nampak ada burung terbang dan sebagainya, mesti dekat dengan apa, dengan wadi. Biasa-biasanya ada wadi, ada lembah, ada kampung orang. Dia tengok ada tanda-tanda dia. Dia zon, maksudnya kuat sangkaan dia akan sampai. Boleh sampai ke tempat itu dengan selamat, maka harus dia berbekal. Maksud harus ini boleh dibawa sajalah. Bawa kod-kod, takut-takut tak jumpa, tersesat ke, ataupun tak sempat sampai, ataupun tak ada orang juga di situ, misalnya tak ada makanan juga, ya. Tapi kalau dia rasa jauh lagi, maka wajib dia bawa. Kalau dia rasa dia kemungkinan akan dapat dalam masa yang terdekat, misalnya, maka harus dia bawa. Boleh dia berbekal. Baik.
Dan harus baginya makan bangkai anak Adam. Bangkai anak Adam ni maksudnya jenazah, mayat. Boleh makan. Hak dah matilah. Cuma makan mentah sahaja. Tidak boleh masak. Ini pakak-pakak bakar, panggang, goreng. Buat sup. Misalnya. Tak boleh. Setengah ulama mengatakan tak boleh juga. Kalau mayat anak orang mayat manusia ni tak boleh. Kerana kehormatan dia itu serupa waktu dia hidup dengan dia mati. Wallahu a'lam. Tapi bila dah lapar ni, bukannya mayat nak makan ni, orang hidup pun dia nak makan. Ya tak? Yang penting dia hidup. Makan kawan pun sanggup ni. Jika tiada dapat bangkai yang lain, jikalau yang mughallazah sekalipun, kalau tak dapat bangkai walaupun yang mughallazah, babi dan anjing, tak ada. Bangkai babi pun tak ada. Hak yang berulat itu pun tak ada. Boleh ke makan mayat manusia? Boleh. Adapun yang asi, artinya yang derhaka, yang derhaka, yang buat maksiat, yang asi dengan safarnya, perjalanan dia, tiada harus ia makan makanan yang haram yang tersebut hingga taubat ia. Kalau dia nak makan juga, dia kena taubat dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Ni. Ini kita dah sebut tentang rukhsah tadi ni. Dan seumpamanya yang murtad juga tak boleh. Dan kafir harbi, artinya kafir yang memusuhi Islam, memerangi Islam, hingga Islam keduanya, yang murtad ataupun kafir harbi ni masuk Islam. Jadi sebenarnya diorang ni pun tak boleh sebenarnya. Sebab itu di akhirat mereka ni kena, kafir, orang kafir ni kena hukum. Kenapa? Kerana dia langgar semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.